sesi PTPR. Hari ini kita menyambung lagi tajuk dalam bab isu-isu perkahwinan, iaitu tentang pembubaran perkahwinan. Kamu semua boleh merujuk buku teks muka surat 125 sehingga 127. Lepas kita dah belajar tentang talak, hari ini kita sambung untuk 3 isu lagi, iaitu fasakh, khulu' dan li'an. Okey, kita lihat tentang fasakh. Apakah dia maksud fasakh? Fasakh bermaksud pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Hukum fasakh ini adalah harus. Okay, kenapakah di dalam Islam ada disyariatkan tentang hukum fasakh? Ini adalah untuk mengatasi beberapa masalah di dalam rumah tangga yang tak dapat diselesaikan melalui talak secara biasa. Maka, ada sebab-sebab yang diharuskan menuntut fasakh. Yang pertamanya, contoh sebab-sebab yang diharuskan fasakh ialah suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Nafkah di sini ialah sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Suami tidak beri secara sengaja. Yang kedua, suami berpenyakit, iaitu penyakit yang boleh memudaratkan alam rumah tangga seperti sakit lelaki yang menghidap penyakit mati pucuk ataupun sakit AIDS atau seperti sakit kusta. Tu yang jenis penyakit yang macam tu yang boleh memudaratkan. Yang ketiga, suami berlaku zalim kepada isteri seperti menganiaya isteri, melakukan penderaan kepada isteri ataupun apa saja bentuk kezaliman yang dilakukan. Yang keempat, suami hilang dan tidak dapat ditemui. Ini ada tempoh-tempoh tertentu mengikut setiap mazhab. Mazhab Syafi'i selama 4 tahun suami hilang dibolehkan menuntut fasakh. Dan yang kelima, suami atau isteri tersebut murtad, maka diharuskan menuntut fasakh untuk membubarkan perkahwinan mereka. Tajuk yang seterusnya ialah khulu', yang mana dikenali juga dengan tebus talak. Apakah dia tebus talak ataupun khulu'? Iaitu pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami. Di sini, apabila seseorang isteri itu merasakan sudah tidak sesuai lagi bersama dengan suaminya, dan jika dia meneruskan perkahwinan dibimbangi isteri berlaku nusyus ataupun isteri tidak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Jadi ketika ini, isteri diharuskan menuntut cerai dengan cara khulu', iaitu dengan membayar ganti rugi tertentu kepada suami. Okey, kemudian suami akan melafazkan talak secara biasa. Seperti contohnya suami berkata, "Aku ceraikan engkau dengan talak 1 dengan bayaran sebanyak RM10,000. Itu sebagai contoh. Maksudnya suami juga yang melafazkan talak, tapi mesti ada bayarannya. Isteri yang membayar ganti rugi tersebut kepada suami. Kita lihat contoh-contoh ganti rugi yang boleh dibayar seperti wang tunai, hartanah, emas atau perak, saham dan juga manfaat. Itu tentang khulu'. Cara pembubaran perkahwinan yang seterusnya ialah melalui li'an. Li'an bermaksud lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa 4 orang saksi atau sekiranya suami ingin menafikan nasab anak yang sedang dikandung oleh isterinya. Hukum melafazkan li'an ataupun sumpah wajib ke atas suami yang menuduh isteri berzina
dan pada masa tu dia tak ada saksi. Okey, jadi dia wajib bersumpah li'an untuk mengelakkan daripada dikenakan hukuman hudud kerana qazaf, iaitu kerana menuduh zina. Sebab zina ni kalau nak tuduh orang berzina wajib mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau tak ada 4 orang saksi dan tak bersumpah, maka seseorang tersebut boleh dikenakan hukum hudud qazaf, iaitu sebanyak 80 kali sebatan. Kita lihat bagaimanakah cara melakukan li'an. Okey, ni kita tengok contoh lafaz li'an suami dulu. Seperti contohnya, suami berkata, "Aku bersaksi bahawa tuduhan zina ke atas isteriku adalah benar." Dia sebutlah nama isteri dia tu semua. Dan kalau isteri dia ada pada masa tu, dia hendaklah menunjuk ataupun menuding kepada isteri dia. Dan kalau dia nak menafikan nasab, dia boleh menambah, dan anak ini ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Lafaz tadi tu diulang sebanyak 4 kali. Pada kali yang kelima, hakim akan memberi peringatan kepada suami tentang bahaya berdusta, dan suami hendaklah berkata, "Sesungguhnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta." Okay, dalam keadaan ini, isteri yang dituduh berzina tersebut boleh ataupun harus juga melafazkan sumpah li'an untuk mengelakkan dia daripada dikenakan hukum hudud kerana berzina. Isteri boleh melafazkan di hadapan hakim, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa," dia sebutkanlah nama suami dia, "orang yang berdusta dan tuduhan zina terhadapku adalah dusta." Lafaz ini diulang sebanyak 4 kali, dan pada lafaz yang kelima, isteri hendaklah berkata, "Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar." Jadi itu bukan senang-senang ya untuk kita bersumpah ni, sebab dia menggunakan lafaz bersumpah dengan nama Allah. Kesan li'an. Apakah dia kesan li'an terhadap pasangan suami isteri? Iaitu yang pertamanya, suami isteri tidak boleh rujuk ataupun tidak boleh berkahwin kembali buat selama-lamanya. Yang kedua, anak yang dili'an tersebut tidak boleh dinasabkan kepada suami dan tidak berhak mendapat nafkah. Anak tersebut juga tidak berhak mewarisi harta ayah yang mengucapkan sumpah li'an tersebut. Okey, untuk hari ini cukup dulu tajuk hari ini. Anda boleh baca buku teks ataupun mengulang kembali penerangan yang Ustazah bagi ni. Semoga kita faham tentang pelajaran ni. Kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.